Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Tek Ibrahim Channel. So, baru-baru ni kita digemparkan yang mana remaja berusia 16 tahun dibunuh oleh kakak dia sendiri. So, cerita ni memang sangat menyedihkan and sebenarnya berat untuk Teh ceritakan balik. Ada sebab kenapa Teh cerita benda ni. Bukan nak buka aib family ataupun sebaliknya, tapi pernah terjadi dekat ahli keluarga sendiri. Okay, cerita dia macam ni. Baru-baru ni kan kita dikejutkan berita kisah adik-beradik ni yang mana kakak dia berumur 18 tahun membunuh adik dia 16 tahun yang bernama Haikal, arwah Haikal ni. So sebenarnya cerita dia, dia orang bawa balik sekolah tau. Okay, waktu dalam kereta tu, dia orang bergaduh tempat duduk. Mungkin dia nak duduk depan, berebut kerusi nak duduk lah. So pergaduhan mereka ni macam perpanjangan tau. Sampai ke rumah mereka masih lagi bergaduh. Dan waktu dekat dalam rumah tu, mungkin kakak dia ni terlalu marah kot. Sebab adik dia ni macam tak berhentilah, kemungkinan macam kata mengapi-apikan kakak dia. Sehingga kakak dia ni rasa nak marah. And then kakak dia masuk ke dapur, ambil pisau sayur and then bunuh adik dengan menikam leher adik dia sendiri. So waktu kakak dia tikam adik dia ni pun terus lari keluar rumah, di halaman rumah dia lah. Waktu sampai dekat luar rumah dia ni, adik dia ni, arwah ni lah, cabut pisau yang kakak dia tusuk tu and then terus jatuh depan rumah dia and then disahkan meninggal dekat situ juga. Agak takut sebenarnya kita dengar ni, tapi bagi Teh rasa kakak dia agak trauma ya. Mungkin kakak dia agak terkejut apa yang dia buat and then Teh rasa dia macam tak sengaja. Walaupun gambaran yang kita dengar kan, kita rasa macam kakak dia sengaja, tapi wallahualam lah, dalam keadaan kita nak marah kan. Kalau kita pun mungkin bertindak macam tu juga, tapi benda dah berlaku kan. Tapi sebenarnya benda ni disaksikan sendiri oleh adik lelaki mereka. So korang tengok video ni. Masa balik sekolah pasaan, ganti baju semua nak pergi sekolah agama, tiba-tiba Zika, kakak pertama dengan Haikal bergaduh. Itu kakak pertama ambil pisau, dia cocoklah dekat leher dia tu, tembus. Itu Haikal pula dia lari ke luar tu, dia tarik pisau tu, dia campak. Tu dia buang darah. Tu dah tak boleh dah selamat. Okay, untuk pengetahuan korang, sebenarnya kejadian ini berlaku kat Kampung Ulu Pulai, Johor. Pihak hospital diorang sahkan adik ni, arwah Haikal ni, adik kepada kakak ni meninggal di tempat kejadian disebabkan oleh pendarahan ataupun bleeding yang teruk lah. Punca utama tusukan pisau tu terkena saluran darah ataupun saluran arteri, yang mana saluran tu dia lebih kurang saluran terpenting jugalah. Bila keluarnya darah banyak, macam itulah jadinya. So kakak ni dikatakan jatuhkan hukuman di Seksyen 302. Memang agak berat lah. So korang boleh sendiri, tak tergamak untuk cakap. Tapi kita mendoakan supaya keluarga mereka ni dipermudahkan urusan. Jangan kecam-kecam, jangan komen negatif. Kita hanya berdoa lah. Berdoa, itu je kita mampu berdoa ya. Supaya mereka dipermudahkan urusan. Mungkin keluarga diorang ni dalam keadaan diuji. Kitalah yang perlu mendoakan mereka, dan semoga arwah adik dia ni ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Amin, amin, amin. Sebenarnya kita tak nak ulas panjang pasal isu adik ni sebab kes diorang agak berat. Kalau kita cakap takut diorang tersinggung. Korang boleh baca kat mana-mana and then dia tak nak bahas panjang. Tapi sebenarnya cerita ni berlaku dekat ahli keluarga Teh juga. Dulu waktu kita orang belasan tahun, benda ni pernah terjadi dekat family sepupu Teh, yang mana diorang ni memang sama tau, memang suka bergaduh gila-gila. So satu hari tu abang dengan adik, macam abang sepupu Teh dengan adik dia balik sekolah juga tau, balik sekolah and then abang sepupu Teh ni dapat tahu adik dia ni ada isap ais ni macam dadah lah juga kan. So dia ni macam nak balik bagi tahu mak dia. So dalam perjalanan balik sekolah tu dia dah bergaduh tau. Bergaduh lah adik-beradik ni, kau jangan bagi tahu mak, macam tu lah. So sampai kat rumah pergaduhan dia orang ni macam tak berhenti tau. So mak dia tengok apa hal lah bergaduh, tapi si abang ni tak sempat lagi nak bagi tahu. So waktu abang dia ni nak bagi tahu mak dia ni, tiba-tiba adik dia ni macam tak boleh terima and then pergi masuk dapur ugut abang dia. Waktu tu mak dia ni terkejut lah sebab macam pergaduhan ni, diorang ni macam berpanjangan kan. So mak dia kata, apa dia lah gaduh-gaduh ni kan. Mak dia pun masuklah dapur. Masuk dapur terkejut gila adik dia dah pegang pisau macam ni. Waktu tu abang sepupu Teh ni dah takut lah, tapi
dia lah dua-dua tengah marah kan, macam nak lawan kan. So mak dia terkejut, mak dia menjerit and mak dia pengsan. Makcik Teh lah waktu tu, makcik Teh pengsan kat situ. Sebab makcik Teh ni ada masalah high blood, macam darah tinggi kan. Terjatuhlah makcik Teh, memang dikejarkan ke hospital Macang waktu tu. Bawa lah mak dia ke hospital Macang. Waktu tu nasib baiklah mak dia pengsan. Bayangkan kalau mak dia tak pengsan, mungkin pergaduhan macam tu berlaku lah. Tapi dia nak bagi tahu diorang ni kan memang bergaduh gila-gila tau. Kalau tak guna benda ni, pisau, diorang akan bertumbuk, memang berdarah lah. Memang kalau bergaduh memang bergaduh gila-gila lah. Tapi satu je, pergaduhan diorang ni macam ada orang tolong leraikan. Macam kalau mak dia okey lah, mak dia kata dah. Macam kakak dia tolong leraikan lah. Yang penting kat sini kalau sesiapa bergaduh, adik-beradik bergaduh, tolong leraikan. Kita jangan kalau tengok orang bergaduh kan, kita pula yang mengapi-apikan. Faham tak? So moral of the story kat sini, kalau nampak pergaduhan macam tu, tolong leraikan. Walaupun kita dah biasa nampak, mungkin mak-mak dah biasa tengok kan anak-anak gaduh macam ni, akan biasa. Tapi kadang-kadang kalau benda tu macam membuatkan orang tu stres ke kan, terpaksa buat sesuatu, dia akan buat benda-benda yang tak diingini lah. Yang Teh nak cakapnya, tolong leraikan. Yang kedua, kakak ataupun adik salah seorang kena lari daripada masalah. Macam diorang ni kan, sepupu Teh ni macam sama keras kan, tapi terjadinya kat kita, tolong lari. Salah seorang daripada kita ni, tolong leraikan. Jangan memperbesarkan. Settle cara elok-elok, macam tu lah. So adik kena hormat kakak, kena hormat abang. Kakak dengan abang memang akan, biasalah sulung kan mesti ada tekanan sikit kan. So kita kena memperbanyakkan bersabar dan juga luah perasaan dekat parents. Kalau parents ni macam layan tak layan, kita cari kawan untuk luahkan. InsyaAllah kita rasa macam kurang sikit lah. Tapi benda nak jadi, kita tak boleh nak buat apalah. Itulah pesanan Teh. Kalau adik-beradik gaduh, tolong cepat-cepat leraikan. Salah seorang daripada kita tolong lari daripada masalah. Jangan provoke lagi nak marah. Tapi dalam kes ni sebenarnya ada satu pengajaran lah. So apa yang terjadi ni mungkin Allah nak tunjuk dekat kita semua, supaya kita saling menyayangi, saling menghargai. Okay? Bila benda ni dah terjadi, memang dah tak boleh patah balik dah. Sama-sama kita berdoa dekat kakak si arwah, dan juga doakan kepada arwah di Aika. Dan itu sahaja dari Teh. Kita jumpa di next content. InsyaAllah kalau diberi umur yang panjang, apa-apa cadangan untuk Teh buat konten, korang boleh komen kat bawah. Okay? Itu sahaja daripada Teh. Assalamualaikum.